Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi, salam 10 Ramadan, salam sejahtera kepada semua yang melihat dan menonton siri kedua teknologi industri 4.0 bertajuk 11 Trust Teknologi. Program ini, bicara ilmu ini telah dibawa oleh Institut Koperasi Malaysia di bawah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan siri ini merupakan siri kedua. Kita telah ada siri pertama pada 14 Mei hari itu. Sesiapa yang agak tertinggal boleh tonton semula di Facebook Institut Koperasi Malaysia ataupun YouTube Institut Koperasi Malaysia. Maaf saya agak terlambat sikit, ada technical error. Okay. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang lebih detail tentang apakah dia 11 trust teknologi dalam industri 4.0. So program ini ataupun bual bicara ni kita lebih kepada nak membawa koperasi ke arah pendigitalan ataupun dipanggil koperasi secara digital. Okey. So secara tak langsung kita ulang balik apakah dia teknologi industri 4.0, ada Internet of Things, autonomous robot, system integration, big data analytic, kita ada simulation, kita ada cyber security, kita ada cloud computing, kita ada additive manufacturing dan kita ada augmented reality. Itu adalah 9 asas teknologi yang ada dalam industri 4.0 dan dia tidak dinamik, dia tidak statik dan dia adalah dinamik. Tapi dalam Malaysia kita tambah lagi dua, bermakna kita ada advanced material dan artificial intelligence. InsyaAllah saya akan sentuh ke semuanya. Kalau ada masa saya akan sentuh ke semuanya dalam sesi-sesi yang akan datang. Okey, ini robot. Kenapa ada robot? Sebab kita perlu ada bantuan mereka untuk buat kerja-kerja seperti dangerous, difficult dan juga dirty. Dan juga kita perlu bantuan robot ni untuk buat kerja-kerja yang repetitif. Repetitif maksudnya kerja-kerja yang kita buat hari-harian, benda tu je kita buat. Jadi kita perlu bantu, kita perlu ada satu fenomena teknologi yang boleh mengambil alih tugasan kita. Jadi kerja kita tu ataupun tugasan lain tu diambil alih oleh robot dan kita buat kerja yang lain. Okay, dan kita pantau dia, bukan tidak pantau robot tu, sebab kita pantau dia, sebab yang buat robot tu adalah kita, bukan robot tu buat diri dia. Okey. Jadi saya tunjuk balik gambar tadi ini, kenapa adanya industri robot. Kalau tengok dekat kilang-kilang macam ni, contohnya kilang kereta, ada banyak spot welding yang kena buat, so tak boleh miss satu pun sebab this is quality, safety of the driver, safety of the passengers, sangat-sangat penting. Jadi kita perlu bantuan robot yang mana kita telah programkan robot ni supaya patri ataupun welding tempat-tempat yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada miss. Tidak ada miss. Kalau ada miss pun dia akan beritahu pada supervisor ataupun pada technician. Okey. Dan kita ada commercial robot. Kita ada commercial robot, contoh macam commercial robot yang macam ni, tengok comel je. Dia ada di airport. Kadang-kadang kalau kita pergi Korea, kita pergi Japan, kita nampak dia datang kat kita, dia berhenti dan dia greet kita. Apa yang boleh dia bantu. Dan kita tekan button tu, dia akan jawab. So dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Jepun pun ada, dalam bahasa Korea pun ada. Dan yang ke bawah tu kita nampak macam sedikit orang biasa dekat, kalau tengok dekat shopping center, bangunan-bangunan tu ada orang bawa mini vehicle untuk cuci bangunan ataupun cuci lantai. Tapi masa akan datang di luar negara dah banyak benda-benda ni dilakukan oleh robot ataupun dipanggil AGV, Automated Guided Vehicles. Okay? Automated Guided Vehicle ni banyak diguna pakai ketika ini. Macam contoh nak hantar barang, contoh dalam kilang, So untuk pengetahuan semua, dalam kilang ni, kalau dalam warehouse ni, kita punya waste ataupun kita punya kerugian ni 60% berjalan. Jadi bila adanya robot ni, 60% tu kita dah boleh buat benda-benda lain. Okay? Dan yang penting adalah collaborative robot. So collaborative robot ni, di sinilah di mana industri 4.0 wujud dalam autonomous robot. Dia lebih bijak, dia lebih banyak artificial intelligence elements, dia ada banyak sensor-sensor dan dia ada banyak elemen-elemen teknologi di dalam collaborative robot. Dan collaborative robot ni kita berurusan dengan dia. Kita sama dia berurusan sama-sama. Okay, this is what we call collaborative robot. Kalau tengok dalam kilang ni, di sebelah sana tu orang buat kerja, tapi di sebelah sini ni robot yang buat kerja. Tapi sebenarnya siapa yang maintain robot tu? Orang tu yang maintain robot tu. So dan robot ni best part is dia dah di design ataupun dah diprogram hanya kawasan tu je dia boleh buat. Dia tak boleh buat kawasan lain. Sebab dia tak tahu, sebab yang programnya kita. Itu beza dia. So dalam kes kita seharian sekarang ni, kita nampak
pandemik ni, macam di Singapura dia menggunakan apa? Dia menggunakan robot dog ni, dipanggil Lima. Okey, dia untuk mengawal komuniti di luar, dan dia guna kamera untuk dia scan antara orang ni dengan orang ni berapa jarak dia. Kalau dia calculate jarak dia kurang daripada 1 meter atau 3 meter, dia akan announce satu announcement, dia kata please do social distance. Contohnya macam ni. Jadi polis boleh buat kerja-kerja lain. Polis dah boleh buat kerja-kerja yang lebih mencabar dan sebagainya. Okey. Dan tak kurang juga Malaysia ada UIM cipta robot untuk bantu doktor. So AGV, dipanggil ni AGV juga. Dia masuk sana, pergi ke pesakit ni akan ditanya oleh robot macam mana keadaan sekarang dan sebagainya. Itu bagus. So dekat sini kita dah nampak yang bahawa Malaysia ni sekarang ni dah berada pada landasan industri 4.0. Cuma tak dikembangkan. Jadi macam saya pernah cakap sebelum ini, saya cakap antara manusia, proses dengan teknologi, kita ni yang menentukan teknologi mana kita nak pakai bersesuaian dengan proses kita. Kalau rasa korporasi korporasi yang besar-besar, korporasi yang ada sedikit kewangan, rasa nak pakai robot, boleh pakai. Dan carilah local talents yang banyak berada di Malaysia sekarang ni. Contohnya yang paling bagus, tengok contoh ni. Perkenalkan Adam, robot humanoid versi Malaysia. So kalau kita tengok robot humanoid versi Malaysia ni dibuat oleh robotpreneurs yang berhad. Nama CEO dia Dr. Anafiah. Saya pernah ada webinar session dengan dia, pernah berdialog dengan dia tentang Adam, dipanggil Advanced Development Autonomous Machine. So benda-benda macam ni kita dah ada. So ni macam Sophia lah. Sophia yang robot pertama di Arab Saudi yang mendapat sijil lahir Arab. So mungkin Adam boleh dapat sijil lahir Malaysia kan, robot pertama. Okay. So this is more on the sophisticated dan lebih humanoid, ada sense of human dalam robot ni. Okay. So kalau kita lihat sistem integration ni kalau kita lihat sekarang ni, traditionally kita setakat linear saja, flat saja. Proses A, proses C, proses D. Tak tahu antara satu sama lain. Tidak berinteraksi antara satu sama lain. So apa perlu kita buat adalah kita perlu tukar daripada linear types of supply chain kepada yang lebih digital. Di mana digital ni semua proses dalam SOP kita itu ataupun dalam supply chain kita itu direkod dan diletakkan di dalam satu dashboard. Dashboard ni siapa boleh tengok? CEO boleh tengok, managers boleh tengok, supervisor boleh tengok. Dan ada critical part ni hanya CEO saja boleh tengok. Ada critical part ni mungkin ada orang-orang tertentu saja boleh tengok. Jadi dengan adanya dashboard ataupun dia panggil system integration dashboard ini, semua data is being collaborative dan dimasukkan dalam satu dashboard dan kita dapat senang untuk trace apa sahaja masalah. Penjualan kita, orang datang berapa ramai, pekerja kita datang berapa ramai, siapa yang tak datang, berapa orang yang sakit dan sebagainya. Semua dalam satu dashboard. This is sangat-sangat penting. So ini yang dipanggil system integration. This is what we call data collection. Okay. Sebagai contoh satu yang saya beri tunjuk tadi, saya ulang balik, okay, tentang serbuk kurma. Okay. Serbuk kurma ni saya ambil contoh, dia design of the package tu okey dah. Tapi kalau kita tengok, adakah kita nak baca? Ni kalau pergi overseas tak lepas nak baca. Mungkin bahasa Malaysia. Tapi apa lagi kita tengok sini? Banyak kekurangan kat sini. So this is a traditional way of packaging. So tidak ada integrasi dalam packaging ni. Tidak ada industry forward ataupun industri 4.0 elemen dalam label ni. Apa perlu kita buat? Tambah QR code. Tambah satu QR code dalam ini, maka kita akan dapat apa? Kita akan dapat, orang akan dapat scan the QR code, masuk ke YouTube. Dekat YouTube ni kita boleh tunjuk, buatlah, panggillah chef-chef yang berkenaan. Panggillah chef-chef berkenaan, tunjuk bagaimana menggunakan serbuk kurma ni dalam masakan. Sebab apa? Sebab ada value added dalam tu. Sebab serbuk kurma is just a serbuk kurma, tapi the value added of the recipe tu penting. So dengan secara tak langsung kita nampak ada 452,000 view. Dekat sini pengurusan dah boleh buat apa? Marketing dah boleh buat apa? Dah boleh buat satu prediction mengatakan, serbuk kurma kita ni bagus. Ramai yang minta. Sebab apa? Sebab ketika ini kompetitif sangat-sangat bisnes di luar sangat-sangat kompetitif. So kita perlu ubah kepada bentuk yang sangat-sangat digital. Dan QR code adalah percuma, YouTube channel adalah percuma. Belajarlah buat YouTube, belajarlah buat video menggunakan mobile saja. Menggunakan handphone saja dah boleh buat dan upload pun menggunakan mobile.
So saya rasa Institut Koperasi Malaysia telah menjalankan kursus-kursus ni. Tapi kalau ada permintaan mungkin boleh letak kat komen bawah tu, apa saja permintaan letak saja komen di bawah, dan mungkin akan adakan sesi-sesi yang lain. So satu, kita nampak informatif. Yang kedua, kita nampak pelanggan komen. Yang ketiga, kita boleh kecilkan size box tu. So dengan adanya QR code ni, kita boleh kecilkan size box, size packaging tu, dan lebih compact. Tidaklah kita rugi dari segi size. Sini antaranya adalah reduce the cost. Ni nampak tak? So dekat sini sangat-sangat penting. So hopefully dah habis stop label-label yang lama ni, buatlah kaedah-kaedah baru. Sebab ini saya beli satu madu daripada Bulgaria dari QR code. Saya scan QR code, dia tahu this madu adalah original. So kita yakin nak beli lagi dan nak beli lagi. Ini adalah satu lagi, kita menggunakan teknologi itu untuk meyakinkan pelanggan sedia ada dan untuk mendapat pelanggan yang baru. This is what antaranya, this is what we call system integration. Dan kalau kita tengok additive manufacturing, additive manufacturing ni, ini is about nama pun agak takut dengar additive manufacturing, tapi sebenarnya dia 3D printer. So di antaranya, saya sebenarnya dalam 3D printing ni, saya di antara orang yang ketiga di Malaysia ada 3D printer. Di samping universiti lah. So ni di antaranya, saya buat 3D printer. Menggunakan 3D printer, saya boleh buat macam ball bearing. Satu. Okay. Kemudian, saya boleh buat package box ni. Saya boleh buat box ni menggunakan 3D printer. Dan masa yang saya buat tak lama. Sangat-sangat sekejap. So, banyak lagi elemen-elemen. Saya buat kat rumah je ni. Saya memang toy saya lah benda ni. Banyak. Okay. Jadi, kalau kita lihat dekat sini, sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab dia mengurangkan kos. Satu. Yang kedua, dia sangat cepat. So, kalau kita tengok kes COVID-19 sekarang ni, kita ada face shield. So, kalau kita buat kat kilang nak kena buat mold. Ambil masa selama 30 hari ataupun mungkin lebih pada tu. Lepas tu nak buat testing, reject, buat mold lagi. Jadi, kos nak buat mold pun dah puluh-puluh ribu. Sekarang ni, 3D printer ni paling-paling murah pun kita boleh dapat RM900. Ataupun mungkin rendah pada tengok pada size. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak beralih kepada 3D printer. So local people yang menjalankan 3D printer ni pun banyak. Kalau ada koperasi ataupun orang individu yang nakkan services daripada 3D printer di Malaysia, sila maklumkan kat komen di bawah. Nanti insya-Allah saya akan tengok dan saya akan bantu. Okey. Itu 3 elemen yang kita dah tadi. Pertama, autonomous robot, system integration dan juga additive manufacturing. So ada lagi 8 yang kita belum sentuh. Jadi dengan saya tak langsung koperasi industri 4.0 tadi, macam saya cakap, doing things right, buat kerja betul, melonjak kepada doing the right things, buat kerja betul, dan akhirnya kita adding quality into quantity. Kita masukkan elemen-elemen quality tadi dalam quantity. Kalau dulu kita buat quantity saja, elemen quality ni kita lupa. Sekarang ni sebab bisnes dah makin sangat-sangat kompetitif, kita masukkan value ataupun elemen-elemen quality dengan bantuan teknologi industri 4.0 supaya kita lebih menjadi kompetitif. So jika ada komen tentang ataupun soalan tentang sesi hari ini, boleh nyatakan di dalam Facebook. Saya cuba tengok kalau ada. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak lupa tertekan. Okey. Okey. Kalau ada. Okey. Kalau mungkin kalau tak ada, saya boleh habiskan di sini dan kita boleh tengok bahawanya macam saya cakap sesi pertama itu kita ada kuis secara pukal di sesi yang ke-6 nanti saya akan bagi satu link kepada kuis secara online. Dan semua boleh tengok kat situ dan boleh mencuba menjawab, dan siapa yang 5 terbaik mendapat buku yang saya telah keluarkan, dan buku ni mendapat kerjasama daripada Mission Productivity Corporation tentang
transformasi diri menempuh gelombang revolusi industri 4.0. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang ketiga, betul-betul sebelum raya saya rasa, hari Khamis atau hari Jumaat, tentang Internet of Things. Itu sangat menarik. Itu pun satu benda yang agak sedikit technical, nampak macam technical tapi dia tidaklah technical sebab kita sebagai pengguna. So dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Saya minta maaf sekali banyak-banyak pasal ada some technical error. Terima kasih kepada Institut Koperasi Malaysia di bawah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan teknologi digital menginsankan manusia. Koperasi digital melalui industri 4.0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam Ramadan, salam 10 Ramadan, semoga kita bertemu Lailatul Qadar. InsyaAllah. Amin.